tidak menepati syarat untuk pakaian lelaki. Yang seterusnya untuk percakapan yang bermaruah, yang ada 9 ciri. Ini kalau saya nak detailkan, saya akan detailkan dalam kelas. Tak seronok sebab saya nak detailkan dalam ni. Dia macam panjang. Nak cerita pun panjang juga. Okay, yang pertama sopan dan tidak keterlaluan. So maksudnya macam mana kita nak bercakap dengan orang. Kita mesti sopan dan tidak keterlaluan. Macam yang saya tengok dalam kelas. Mana-mana kelas tinggal satu. Ada yang tidak sopan dan keterlaluan. Kalau dengan kawan-kawan boleh, tapi kalau ada cikgu, kita kena kontrol lah kita punya percakapan, sama juga dalam grup. Ni grup grup WhatsApp dalam kelas masing-masing lah Itu yang pertama. Yang kedua, intonasi dan nada yang sesuai dengan sekeliling. So maksudnya tak perlulah, contoh kita dah bersembang dengan kawan kita lebih kurang jarak dia 1 meter, kita macam nak bersembang 1 kilo. So jauh. Kita gunakan nada yang kuat, yang itu tak perlu. Sebab dia akan mengganggu orang sekeliling. Itu yang kedua. Yang ketiga, bermanis muka semasa bercakap. Ini maksudnya bila kita bercakap dengan kita pandang orang yang kita nak sampaikan kita punya message. Dan muka kita kalau boleh senyum-senyum lah Sebab kalau yang ni percakapan yang biasa. So anda kata kita marah, itu tak boleh nak senyum pula. Kalau nanti orang confused ataupun keliru. Itu yang ketiga. Yang keempat, bercakap perkara yang berfaedah. Yang kelima, memanggil orang dengan panggilan yang disukai. Maksudnya dia suka kita panggil dengan gelaran apa kita panggil. Dan kita gunakan gelaran yang orang tak suka kita panggil. Ini biasa berlaku. Contoh mengejek kan, aku tak suka. Ngejek bapak ke, yang tu sebenarnya kalau dah belajar bab ni, dia tak boleh buat lagi lah. Maksudnya kita panggil nama orang yang gelaran yang dia tak suka ataupun dengan nama bapaknya ataupun mengejek nama bapaknya. Sebab ni tak boleh. Untuk disiplin dia dikira sebagai buli bahasa. Tu untuk yang kelima. Yang keenam, menghindari perbuatan bercakap bohong, mengumpat, mengadu domba, memfitnah dan berkata-kata lucah. So ini percakapan yang bermaruah. Sebab kita susah nak hindarkan diri daripada benda-benda ni, lebih baik kita diam lah. Saya akan tunjukkan beberapa slide contoh. Kalau kita tak nak berkata, lebih baik kita diam. Yang ketujuh, tidak memungkiri janji. Yang ke-8, mengucapkan salam. Walaupun orang yang tak kenal, sepatutnya pun kita sebarkan salam. Sebab salam ni sunat, tetapi yang jawab salam tu wajib jawab lah. Mengucap salam ni banyak dia punya kelebihan sebenarnya. Cuma kita sahaja yang tak tahu. Kalau zaman para sahabat dulu, dia berebut-rebut nak bagi salam dekat Nabi. Sebab nak Nabi mendoakan dia. Termasuk ada kisah seorang Yahudi, dia saja nak test Nabi. Dia bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum. Nabi jawab, tapi ni cara lain saya tak ingat. Nanti boleh tanya Tazah lah. Cara Nabi jawab salam dekat orang yang bukan Islam. Yang ke-9, membudayakan ucapan terima kasih. Okay, yang ni bagus, tapi kita nak berubah ke arah yang lebih baik. Membudayakan ucapan terima kasih. Kalau kita orang Melayu, kita ucapkan terima kasih cikgu, terima kasih. Tapi untuk yang ni saya ambil dalam buku teks 182 ni. So ucapan yang kita sepatutnya bagi untuk bila orang melakukan kebaikan terhadap kita, ni ucapan dia, jazakallahu khairan. Tu untuk ucapan terima kasih, tapi dalam bahasa Arab yang bermaksud semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepadamu. Di panjang dia ada jazakallahu khairan katsira. Itu untuk yang panjang lah, membudayakan ucapan terima kasih. Ni ada dalam hadis Al-Tirmizi. Ni dia punya hadis boleh baca dalam muka surat 182. Okay, yang seterusnya yang terakhir,
Ni saya beritahu tadi. Ni dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Saya bacakan terjemahan dia sahaja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maksudnya Nabi nak kita bercakap benda-benda yang baik. Kerana kata tak ada benda nak bercakap, maksudnya tak ada idea nak respon kepada cikgu, lebih baik kita diam dalam kelas. So, jangan kita respon benda yang bukan-bukan. Banyak yang berlaku dekat kelas saya yang saya mengajar dan saya dapat respon dari cikgu pun sama. Sebab ada murid yang dia anggap benda tu sebagai biasa bagi dia, tapi sebenarnya dia macam menunjukkan maruah kita tu ataupun adab kita kurang untuk yang respon secara yang kurang elok. Walaupun respon sebenarnya baik. Andai kata kita tak tahu, baik kita diam saja. Yang seterusnya, berkata yang benar, yang bermanfaat, yang menghiburkan hati keluarga dan sahabat. Kalau kita diam, lebih baik diam pada berdusta daripada mengumpat dan memfitnah daripada mengampu bodek. Kesimpulan dia, kalau tiada perkara yang baik yang hendak dituturkan, lebih baik diam daripada menambah dosa dan mempamerkan kelemahan diri sendiri. Maksudnya lebih banyak kita bercakap, banyak kelemahan yang kita akan tunjukkan dekat orang lain lah, kelemahan diri sendiri. So yang seterusnya untuk panduan tingkah laku yang bermaruah. Yang pertama ialah berjabat tangan, sebab ini musim COVID tak boleh nak berjabat tangan. So gunakan kaedah letakkan tangan di dada macam ni So macam tu. Berjabat tangan gantikan dengan berjabat tangan. Okay, yang kedua, meminta izin dan menundukkan badan apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua. So yang ni saya buat sebenarnya. Tapi ramai yang macam macam rasa saya nak amalkan benda tu, tapi untuk orang lain buat benda yang sama lah. So minta izin dan menundukkan badan bila lalu di hadapan orang yang lebih tua. Yang tu yang sepatutnya adab dan budaya Melayu sebenarnya. So nombor 3, menzahirkan perasaan belas kasihan kepada orang yang lebih muda. Maksudnya orang yang lebih tua, dia rasa belas kasihan kepada orang yang lebih muda ataupun rasa membimbing orang muda ni ke arah yang lebih baik. Yang keempat, mematuhi adab dan undang-undang jalan raya. Yang ni nak sentuh sikit sebab hari tu saya pergi sekolah. Ada dekat depan sekolah pun masih lagi ada orang yang wheelie depan sekolah. Ada murid sekolah kita ada budak sesi pagi. Saya sangat sebab ini menunjukkan kita maksudnya maruah kita tu rasanya tak adalah kot. Sebab dia menunjukkan tingkah laku yang kurang bermaruah. Tidak mematuhi adab dan undang-undang jalan raya. Yang sebenarnya bagi saya tak perlu. Kalau nak buat wheelie ke apa ke, baik cari tempat yang betul. Sebagai contoh, masuk akademi lagak ngeri ataupun stand. Ataupun cari tempat-tempat yang tak menyusahkan orang lain. Tu terpulang dekat orang tu lah. Yang kelima, yang ni menolong bukan menolong, typo. Menolong orang yang memerlukan, orang buta, orang kurang upaya. So anda kata nampak orang buta nak melintas, tolong dia untuk meminta jalan. Dekat masjid ramai orang buta ataupun kurang upaya. Kalau nak pergi masjid sembahyang Jumaat, kalau sempat lah. Kalau sempat ataupun berpeluang untuk sembahyang Jumaat, ada orang OKU. So kita tolak dia punya wheelchair untuk solat lah. Itu yang kelima. Yang keenam, menggunakan harta awam dengan bertanggungjawab. Yang ni ialah public awam, harta benda awam. Sebagai contoh, telefon awam, yang terdekat dengan kita ialah tandas awam. So gunakan dengan bertanggungjawab. Lepas buang qada hajat, kita kena flush sebab yang tu semua orang guna. Sebab kadang-kadang tengok masjid pun harta awam sebenarnya. Masjid pun ada yang tak bertanggungjawab guna, tapi lepas guna dia tak flush untuk tandas. Tu yang keenam.
Ciri yang ketujuh bagi panduan tingkah laku yang bermaruah, tidak menzalimi binatang. Yang ke-8, menggunakan media sosial dengan berjemaah. Macam saya respon tadi, gunakan media sosial ni ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh IG, nak tunjuk kat sini pun segan. IG murid-murid SMKBK, ramai yang buat live, ramai yang buat video, ramai yang buat TikTok, ramai yang buat editing video termasuklah yang Willy. Yang lelaki suka tunjukkan dia punya motor, dapat Willy. Yang lelaki, yang perempuan dia suka tunjukkan dia punya power, kasih sayang dengan power dengan makwa tu dekat dia punya IG. Saya nampak benda tu, tapi nak tegur secara berhemah lah. Sampai tahap tak boleh nak tegur, saya bagi tahu pengetua apa yang berlaku, status dekat murid SMK kapal. Itu saja yang saya mampu buat. Nombor 9 yang terakhir, tingkah laku yang bermaruah, ciri dia menjaga batas pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Tengok gambar yang pertama ni, Willy macam saya cakap tadi lah. Saya rasa dekat Bukit Kapal ni dia menaikkan satu isu yang besar untuk Willy ataupun Mak Rempit. Sebenarnya kalau dia Willy tak membahayakan orang lain tu tak ada masalah. Kalau dia rasa nyawa dia tak penting, silakan lah. Okay, tu yang gambar yang pertama. Yang kedua, ini contoh aksiden motor. Saya rasa ini pun motor besar yang sini sebab ada box. So kalau lelaki kat highway ni motor dah berkecai, kita nak benda yang sama lah, yang merempit depan sekolah tu berkecai motor dia ke, tu hanya Allah yang boleh tentukan lah. So gambar yang ketiga ni ni budi bahasa budaya kita. So ada pakcik ke nak lintas jalan, tolong semoga kita dapat pahala dengan pertolongan sedikit itu. Rasa tu sahaja kot. Oh ada dua slide lagi. Yang pertama, akibat tidak menjaga maruah. Yang ni pun ada dalam buku teks dan ada dalam buku kerja. Saya ambil 4 sahaja. Yang pertama, berlaku porak-poranda dalam masyarakat. Ini akibat tidak menjaga maruah. Ada dalam lirik Dikir Barat ni dalam teks muka surat 183. Yang kedua, dipingkan oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak dihormati masyarakat bukan Islam. Maksudnya kita dipandang hina oleh masyarakat bukan Islam. Memang sekarang pun dah nampak sebenarnya. Yang keempat, dipandang hina oleh orang lain. Ini akibat tidak menjaga maruah diri lah. Yang seterusnya, bukan hikmah. Hikmah menjaga maruah diri pun ada 4. Yang pertama, menjadi contoh kepada orang lain. Yang kedua, mewujudkan kasih sayang dalam kehidupan. Yang ketiga, disayangi dan dihormati oleh orang lain. Yang keempat, mendapat ganjaran syurga, insya-Allah. Moga-moga kita jaga maruah diri kita akan mendapat balasan syurga. Sekarang saya masuk kepada Q&A, question and answer. Ada nak tanya? Boleh tanya. Ada soalan boleh type dekat ruangan soalan. Ada 8 orang yang Cik Fikah dah masuk lah. Sekejap. Kalau line dia okey, masuk lah. Ada soalan boleh ajukan kepada saya, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Sebenarnya banyak isu